penindasan orang asli. Malaysia telah merdeka selama lebih daripada 51 tahun. Di dalam tempoh ini, kerajaan telah menumpukan pembangunan negara dari satu negara yang bergantung kepada pertanian ke satu negara yang berkecimpung di dalam sektor perindustrian. Di dalam mengejar mimpi pembangunan setanding dengan negara-negara maju, negara Malaysia telah lupa amanah dan tanggungjawab yang dipikul terhadap suatu golongan masyarakat istimewa dan yang patut dibanggakan oleh semua golongan masyarakat Malaysia, orang asli. Golongan minoriti orang asal yang merupakan peribumi negara ini yang kaya dan yang hidup dengan adat, tradisi dan cara hidup yang unik dan tersendiri kini diancam sehingga identiti mereka hanya hampir lenyap. Dasar pentadbiran bagi orang-orang asli tahun 1961 yang diisytiharkan untuk memertabatkan masyarakat orang asli di samping menumpuk satu proses integrasi dengan kaum lain, kini terpesong dari niat dan perhitungan asal. Akibatnya, masyarakat orang asli kini menjadi masyarakat yang kaya tetapi yang terpencil dan tertindas di negara Malaysia. Satu keadaan oksymoronik yang memulihkan. Masyarakat Malaysia sentiasa dikelurukan oleh arus media perdana dan laporan palsu kononnya masyarakat orang asli adalah dilingkungkan. Ya, boleh. Satu je soalan tentang orang asli. Boleh, tapi saya ada 5 muka suara. Boleh. Mungkin bila yang berhormat suara dengar ni, lepas tu nak tanya soalan, no problem. Okey. Akibat masyarakat orang asli kini menjadi masyarakat yang kaya tetapi masyarakat Malaysia sentiasa dikelurukan oleh media perdana dan laporan-laporan palsu kononnya masyarakat orang asli adalah dilingkungan di dalam kategori masyarakat miskin tegar. Ini sama sekali tidak benar. Sebaliknya, masyarakat orang asli bukannya golongan miskin tegar tetapi dimiskinkan dengan polisi-polisi kerajaan yang sudah lama songsang daripada matlamat yang dan tujuan sebenar dasar pentadbiran bagi orang-orang asli 1961 yang berjanji untuk memberi perlindungan kepada golongan ini yang amat vulnerable terhadap ancaman-ancaman yang bertopengkan integrasi dan pembangunan khazanah mereka. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, JHEOA, satu jabatan yang diwujudkan khas untuk memberi perlindungan serta memastikan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat orang asli, kini wujud sebagai satu entiti yang hilang pedoman dan tidak relevan untuk menjaga kepentingan orang asli. Masyarakat orang asli yang hilang harapan dengan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan yang bangun memperjuangkan hak-hak mereka dengan pertolongan dan bantuan badan-badan penyokong di tubuh bersubahat dengan NGO-NGO yang mempunyai agenda-agenda tertentu. Setiap bangunan besar Jabatan Hal Ehwal Orang Asli bukan diduduki oleh orang asli, tetapi dan setiap kereta mewah dengan yang dibeli dengan dana jabatan wang yang diagihkan oleh kerajaan dinikmati oleh golongan bukan orang asli, dan setiap satu peruntukan dana untuk peralatan demi pembangunan adalah semua ini, adakah ia sampai kepada orang asli yang patut menikmatinya? Malahan selepas 51 tahun merdeka, masyarakat orang asli belum merdeka, tidak dididik dan dibekalkan ilmu untuk berdikari. Hakikatnya sehingga kini belum lagi seorang di kalangan orang asli dapat mampu menerajui Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Diharapkan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli melindungi hak orang asli seumpama harap pagar makan padi. Setiap satu projek TSK, tanaman semula komersial, yang diwujudkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dengan membawa maksud penyertaan badan-badan seperti Rizda hanya menjadikan orang asli kuli-kuli di dalam tanah adat mereka sendiri.
Purata pendapatan penoreka Felda adalah di dalam lingkungan RM3,500 sebulan. Apakah rasional orang asli hanya mendapat pulangan tidak melebihi ringgit Malaysia RM400 sebulan sahaja? Itu pun tidak setiap bulan. Masyarakat orang asli yang bangun membantah ketidakadilan di dalam pengagihan keuntungan dan yang ingin mendapatkan kebebasan pengurusan ladang-ladang mereka diancam dengan perluncutan penyertaan serta tindakan mahkamah kononnya menceroboh tanah adat mereka sendiri. Misalnya, di Buloh Nipis, Pahang, di dalam masa yang sama diharapkan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli akan memberi nasihat undang-undang yang secukup dan menesabah dan yang sebenar kepada orang asli atas sebarang pengambilan tanah jelas mengecewakan. Contohnya, kes Adong Guwawa di negeri Johor, iaitu pengambilan tanah suku kaum Jakun sebanyak 53,273 ekar. Jumlah pampasan yang dikira oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli adalah sebanyak RM560,535 sahaja. Tetapi apabila suku kaum tersebut yang tidak puas hati membawa kes tersebut ke mahkamah dengan bantuan peguam swasta, pampasan melonjak melebihi ringgit Malaysia 26 juta. Lagi satu kes adalah kes Sagung Tasi. Mahkamah Rayuan mempersoalkan pengabaian tanggungjawab Jabatan Hal Orang Asli di dalam memperlindungi kepentingan masyarakat orang asli temuan yang mengalami masalah pengambilan tanah di Bukit Tembok Dengkil. Tanah adat orang asli masih belum diiktirafkan. 31,000 ekar. Sebagian tanah adat orang asli yang dituntut, yang diluluskan untuk penggazetan, tetapi belum digazetkan. Dan 80,000 ekar masih hanya di dalam proses kajian untuk menggazet, tetapi media arus perdana sentiasa menawarkan berita penggazetkan tanah adat orang asli seolah-olah memberi gambaran bahawa tanah adat orang asli selamat. Tetapi hakikatnya, tanah adat orang asli jauh daripada selamat. Orang asli setiap hari diancam dengan pengambilan tanah-tanah adat mereka, tanpa pengetahuan mereka. Dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli menutup mata dan telinga terhadap beban kesengsaraan yang dipikul oleh masyarakat ini yang terus tertindas dan dipencilikan. Perbincangan secara consultation dengan persetujuan prior and informed consent jarang dipraktikkan. Sebahagian tanah adat orang asli diagihkan kepada gegasi komersial dan predator korporat serta pembalak tanpa pengetahuan atau persetujuan orang asli. Kerajaan negeri juga di mana ia tidak di dalam pengetahuan orang asli langsung, sekaligus memberi kesan serius kepada sumber-sumber keperluan harian dan cara hidup mereka. Nombor 1, sungai-sungai dicemari. Nombor 2, alam semula jadi dimusnahkan. Nombor 3, sumber-sumber keperluan dilenyapkan. Nombor 4, tanah-tanah keramat dan suci dihapuskan. Nombor 5, tradisi dan adat dipupuskan. Alasan kerajaan adalah penglibatan gegasi komersial serta pembalak meningkatkan peti dana untuk pengurusan serta pentadbiran negara. Jikapun ada tanah-tanah adat yang belum ataupun tidak diagihkan kepada yang berkepentingan komersial, maka tanah-tanah adat ini diwartakan sebagai reserve hutan dengan sewenang-wenangnya dan sekaligus merampas dan mengharamkan sumber hutan yang sekian lama menjadi pendapatan sara hidup orang asli. Kita mesti ingat, Datuk Speaker, setiap kereta resmi serta bilik hawa dingin serta lain-lain keistimewaan yang dinikmati oleh pentadbir-pentadbir kerajaan adalah hasil daripada pengeluaran dan hasil dari pencabulan hak asasi manusia yang asas seperti yang bertakluk di dalam piawaan antarabangsa UNDRIP, United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, yang dipersetujui oleh Malaysia dan diadopkan pada United Nations General Assembly Resolusi 62-295
2007.